Satu kemenangan besar kepada Hezbollah. Demikian pujian Jihad Islam kepada kumpulan berkenaan berikutan kejayaan operasi Ridwannya yang berjaya membawa pulang 5 tahanan Palestin. Ketua Jihad Islam Nafis Azam menyifatkan kejayaan itu mampu memulih kembali kehidupan mereka yang selama ini dihantui peperangan tahun 2006 negara itu dengan Israel. هذه الصفقة انتصار كبير لحزب الله نهنئه عليه انتصار للمقاومة في لبنان انتصار للشعب اللبناني وانتصار لنا أيضا هنا في فلسطين. إسرائيل أجبرت على هذه الصفقة نتيجة إصرار المقاومة ونتيجة تكريس نهج المقاومة في التعامل مع المحتل. Pertukaran itu dijangka mengukuhkan pemerintahan Hamas di semenanjung Gaza yang kini masih menahan seorang tentera Israel, Gilad Shalit, sejak 2 tahun lalu. Shalit ditahan 3 minggu sebelum Hizbullah menculik 2 tentera Israel berkenaan di sempadan utara Israel. Hamas menggesa rejim Zionis membebaskan beratus tahanan Palestin sebagai pertukaran dengan tentera itu. Sementara itu, pejuang Hezbollah Hussein Sulaiman yang berada dalam tahanan rejim Yahudi sejak 2 tahun lalu diangkat sebagai wira dan pelindung Lubnan. Kepulangan Hussein dinanti-nantikan ahli keluarga dan sahabat handai yang tidak berhenti membuat persiapan di kediamannya. Menurut bapa saudaranya, anak buahnya itu seorang pejuang yang cekal. Beliau yakin Hussein akan terus menyertai misi perjuangan sebaik pulang. يعني يرجع لحضن الوطن أول شيء ولحضن أهله وللقرايب ولحضن المقاومة. ما بعتقد إنه راح يتخلى عنا، راح يبقى بهالطريق وبهالخط، لأنه كان دخيل عمره كان يتمنى الشهادة. هو لما بعت لأمه قال لها تمنيت تكون شهيد ما كون أسير. شو بدك؟ Dalam perkembangan berkaitan, truk palang merah yang membawa 199 mayat pejuang yang terkorban sejak pertempuran tercetus bertahun lalu mula merentas sempadan dari Israel ke Lubnan sebagai sebahagian perjanjian pertukaran itu. Sementara itu, penduduk di Baitul Maqdis dan Gaza memberi reaksi berbeza. Mereka yang menyaksikan melalui televisyen menyifatkan ia satu tindakan kejam apabila Hizbullah hanya menyerahkan mayat dan bukannya tahanan yang masih hidup. They slapped us very strongly in our face. That's why I'm angry, because I think that in our situation here in Israel, we should be alert all the time. We cannot afford ourselves to lay back and said, now it's okay, now everything is calm. It's a terribly sad day for this country. But we had to bring these people back, even if their bodies, for their families' sake. Selepas pengesahan mayat dilakukan, ia akan diserah kepada ahli keluarga masing-masing. Masih dengan perkembangan pertukaran tahanan antara Israel dan Lubnan, Hezbollah semalam mengadakan upacara menyambut kepulangan 199 jenazah pejuang-pejuang dari Palestin dan Lubnan yang terbunuh sejak beberapa tahun lalu. Pejuang Hezbollah membarisi jalan raya yang direntangkan dengan kapet merah yang menjadi laluan lori yang membawa keranda jenazah. Ramai penduduk Lubnan turut keluar memberi penghormatan terakhir mereka. Mereka melihat hari ini sebagai satu kejayaan bagi Hezbollah yang tidak mungkin dicapai tanpa pemberontakan. Mereka turut berharap warga Hamas dan Fatah di Gaza dapat bersatu seperti apa yang berlaku di Lubnan sekarang ini. Dan ada pihak yang berpendapat penukaran tahanan perang ini seakan-akan menggalakkan lagi penculikan. Malah ada yang menyoal isu moral transaksi ini. Malah Ehud Olmert sendiri dilaporkan mengambil masa beberapa minggu sebelum bersetuju. Kita kupas penukaran tahanan ini bersama Profesor Madya Dr. Azmi Hassan, pengarah Centerpiece UTM. Hello Prof. Ya, hello Dino. Prof, terima kasih kerana bersama kami dalam Awani Global. Okey Prof, apa pendapat yang meletakkan pembebasan seperti ini melanggar isu moral? Kerana apabila katakan seorang pengganas dibebaskan, maka mereka mungkin akan melakukan keganasan seterusnya. Apa komen Prof? Ia bergantung kepada sikap seorang itu sendiri. Adakah menganggap Hezbollah itu sebagai kumpulan pengganas ataupun memperjuangkan apa hak mereka. Tapi bagi saya sendiri adalah Hezbollah itu memperjuangkan tanah air mereka itu Lebanon daripada diganggu Israel. Dan mereka berhak melakukan sesuatu untuk mendapatkan hak mereka. Jadi tidak timbul
salah laku ataupun salah moral di sini, Dino. Ya, okey Prof. Jadi adakah ia membayangkan ada satu tahap kepercayaan atau apa yang kita panggil deep trust yang mendalam? Saya tanya soalan ini kerana dalam persetujuan beliau pun, Olmert ada berkata persetujuan beliau tidak bebas dari kesangsian dan dilema. Well, kita tahu bahawa Hezbollah dengan Israel itu adalah memang tidak mempercayai di antara satu sama lain. Tapi kita tahu bahawa Olmert sekarang tertekan dengan kekalahan di Lebanon pada tahun 2006 dan penalahan anggota-anggota Israel oleh Hezbollah. Jadi walaupun tidak mempercayai di antara satu sama lain itu, maka Israel sama sekali tidak mempunyai pilihan bahawa terpaksa mengalah, seperti yang dikatakan tadi, kemenangan bagi Hezbollah. Jadi kemenangan bagi Hezbollah itu adalah satu yang baik kepada masalah Palestin di Timur Tengah. Jadi Prof, apakah impak penukaran ini sebenarnya kepada situasi terkini di Lebanon dan Israel dan juga kepada kawasan lain seperti di Gaza? Apa yang kita lihat berlaku di Lebanon adalah bukan kemenangan kepada Hezbollah saja, tetapi kemenangan kepada keseluruhan Lebanon di mana terdiri pada berbagai-bagai seks. Jadi kalau kita lihat kemenangan kepada Hezbollah ini mungkin boleh memberi satu pengajaran kepada satu lagi kumpulan pejuang, iaitu Hamas di Palestin, bagaimana untuk bertindak, bagaimana untuk berunding dengan Israel. Mereka memerlukan kekuatan, mereka memerlukan kelebihan seperti yang ditunjukkan Hezbollah. Jadi itu adalah satu pengajaran yang baik bagi kumpulan Hamas di Palestin, bagaimana untuk berdepan dengan Israel, Dino. Prof, seperti biasa, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami dalam Awani Global. Ya, demikian komen daripada Profesor Madya Dr. Azmi Hassan, pengarah Centerpiece UTM. Kami tetap tidak akan berganjak. Program nuklear tidak akan dihentikan. Demikian pendirian Iran mengenai isu itu berikutan tekanan berterusan yang dikenakan terhadap negara berkenaan. Kenyataan yang dibuat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sekaligus menggambarkan harapan melihat isu ini tamat tipis. Tegas Ayatollah Ali Khamenei, segala pembangunan aktiviti itu adalah kepunyaan masyarakat negaranya dan tiada siapa yang boleh merampas teknologi serta hak itu. ما صریحاً گفت اگر کسی حماقتی بکند بعد به جمهوری اسلامی ایران، جواب جمهوری اسلامی ایران، جواب عملی جمهوری اسلامی جواب دندان شکن خواهد بود.